Dan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mohd Tan Sri Ketua dan yang menanyakan soalan dari Si Putih. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini projek kereta api berkelajuan tinggi ini masih di peringkat kajian daya maju iaitu feasibility study. Sukacita kita maklumkan di sini bahawa kajian ini merangkumi penilaian terperinci aspek-aspek teknikal dan kejuruteraan, kos, kewangan dan operasi serta manfaat sosioekonomi yang telah pun selesai dijalankan dan kini berada di fasa akhir penyediaan laporannya. Jadi kita jangkakan laporan ini muktamad pada penghujung bulan Julai ini. Dan secara umum, koridor yang dikenal pasti untuk projek ini akan melalui semua negeri di antara Kuala Lumpur dan Singapura, iaitu Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Akhirnya berhubung dengan pemilihan tender bagi projek ini kelak, saya percaya kerajaan akan menimbangkan mekanisme terbaik mengikut prosedur, tata cara dan garis panduan pembelian kerajaan yang sedia ada. Sebab itu adalah di bawah portfolio MOF. Terima kasih. Seputih. Terima kasih Dan Sri Yang Di-Pertua. Saya hairan yang Menteri Pengangkutan tidak jawab soalan ni. Dan Sri Yang Di-Pertua, kita tahu negara kita ada landasan berkembar, double tracking. Dan saya nak tahu sama ada negara kita ni mampu menampung satu lagi projek kereta api berkelajuan tinggi. Dan adakah ini projek berbentuk penswastaan ataupun ini adalah satu projek di bawah kerajaan? Adakah juga ia di bawah KTM? Ini soalan saya. Dan kalau kita pilih satu laluan ataupun route yang berlainan daripada yang landasan yang sedia ada ini, jadi ia akan mengambil kos yang lebih tinggi. Jadi adakah kalau selepas kita adanya yang kereta api berkelajuan tinggi ini, ia akan menjejaskan KTM yang sedia ada sekarang, kerana kita tahu negara kita dah belanja 20 bilion ringgit untuk membuat landasan berkembar. Jadi saya saya rasa yang apa yang dijawab oleh menteri tadi seolah-olah tak ada jawapan lah. Dan kita tak tahu yang high speed train ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sejak tahun 2010. Jadi bolehkah yang Muhammad Menteri juga memberi sedikit maklumat yang lebih terperinci daripada apa yang diberi tadi? Terima kasih. Kalau kata tak ada jawab, saya tak berdiri berjawab tadi kan. Itu soalan yang dijawab tadi. Tapi soalan seterusnya mengenai mengenai the sharing, dengan izin sharing of the track tu. Itu kita cuba meminimalkan sebanyak-banyaknya. Kita mengkongsikan kalau kita ada di sini, ini adalah satu projek yang kita kongsikan dari segi tracknya. Kita cuba meminimalkan kos. Ada yang kita gunakan yang rapid transport system tu, di mana kita sharing dengan ada dia punya route itu dalam peringkat kajian lagi. Jadi tadi menanyakan soalan mengenai sama ada dia projek kerajaan ataupun swasta, sebenarnya dijalankan oleh SPAT. Dan kenapa pengangkutan tak menjawab? Sebab ini adalah satu projek yang diinisiatkan oleh pemandu di bawah program Economic Transformation Program. Jadi sebab itu ianya di bawah Perdana Menteri. Di mana dalam detail yang ditanya tadi yang terperinci memang sudah di dalam kajian kita. Kita tidak dapat mengeluarkan semuanya yang cerita yang telah dinyatakan dalam kajian, kerana kita perlu persetujuan dari Singapura juga. Sebab ini adalah projek bukan hanya dijalankan oleh Malaysia, ini satu projek yang dikerjakan adalah kerjasama dengan kerajaan Singapura. Jadi apa yang terperinci mengenai railway dia, sama ada kita mampu ke tidak mampu, itu bergantung lagi kepada persetujuan Singapura nanti. Kita akan bertanggungjawab kepada bahagian yang mana kita yang bertanggungjawabnya di bahagian negara kita sendiri. Terima kasih. Saya ternampak putatan dulu. Dalam fikiran saya tadi, saya tidak mau panggil pasal terlalu banyak cakap. Tapi tak apa, putatan sila. Memang Tasik, terima kasihlah Tasik. Soal
Ini Saputi ni soal landasan ni, Tan Sri. Kalau kita melihat sharing dengan apa yang ada pada sekarang, ini bukan dianggap sebagai high speed train sudah. Saya rasa anggaran itu walaupun mengurangkan perbelanjaan, ini tidak bermaksud kita bertambah baik. Jadi adakah pihak kementerian, pihak SPAD melihat perkara ini supaya kita juga ada kebolehan seperti mana yang diadakan di Taiwan dan di negeri China, bahawa kita berpakat dengan kerajaan Singapura yang mana pihak swasta akan menerajui projek seperti ini. Dan soalan yang seterusnya, berapakah anggaran yang dianggap sebagai economical dan berapa anggaran yang dianggap sebagai berstatus kepada negara maju pada tahun 2020. Ini patut SPAD sudah tahu. Jangan masih dalam kajian, belum lagi runding dengan Singapura. Apa ini? Pengumuman itu sudah dibuat lama sudah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih di atas soalan pertanyaan tadi. Mengenai sharing tadi lagi, kalau saya nak sentuh kat sini, rapid transport system itu adalah satu, ada dia punya alignment sendiri dan high speed rail tu satu lagi alignmentnya. Ada kalanya macam dekat Singapura dengan di peringkat Kuala Lumpur ni, Greater Klang Valley ni, kita akan menggunakan apa yang ada. Lepas itu itu satu perkara yang lebih teknikal yang saya nak nyatakan di sini. Tetapi memang sudah ada dalam kajian di mana ada tempatnya supaya kita meminimalkan kos dari segi acquisition of land dengan izin, bagi mengurangkan kos untuk kita to acquire the land. Lepas itu kita akan menggunakan alignment yang sendiri di mana memang sudah ada dalam kajian. Seperti mana yang dikatakan tadi, semuanya telah disediakan dan akan muktamad, bukan bermakna dia masih lagi dijalankan, kerana ianya sudah disediakan, sudah disiapkan, tinggal akan dimuktamadkan pada Julai ini, bermakna semuanya yang persediaannya sudah dilakukan. Tinggal kalau kita nak mengeluarkan maklumat-maklumat yang dalam laporan yang sedia ada, Singapura belum mengetahuinya, itu adalah agak tidak adil bagi Singapura. Jadi itu juga tidak adil bagi kerajaan. Kalau mengenai kosnya pula, kos itu belum dapat ditentukan di sini, tidak boleh diumum lagi kerana semuanya telah disediakan di dalam penyediaan laporan tersebut. Jadi sekali lagi saya ulangkan di sini, kalau kita dedahkan di sini, maka ianya tidak adil bagi negara di mana kita akan berkongsi dengan Singapura dan itu terlalu mendahului, itu premature dengan izin untuk mengeluarkan maklumat yang terperinci begitu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan tadi walaupun disebut bahawa ini adalah merupakan projek kerajaan, tetapi masih belum jelas dari segi konsep pelaksanaannya. Sebab kalau kami baca dari media Yang Berhormat, seolah-olah macam pelaksanaannya ialah konsep penguasaan. Jadi isunya, persoalannya yang saya nak tanya ialah, apakah kerajaan telah mengkaji negara-negara mana yang melaksanakan pelaksanaan kereta api laju ini berteraskan kepada konsep penguasaan? Sebab kalau kita tengok di negara-negara maju, negara-negara barat seperti UK, Perancis dan juga Jerman, akhirnya kerajaan ambil alih. Kerajaan terpaksa ambil alih. Apakah ini juga akan berulang di negara kita, seperti mana kita terpaksa mengambil alih LRT dan Putra dalam beberapa tahun dulu, 3-4 bilion kita terpaksa bayar kepada syarikat ini. Jadi ini saya minta penjelasan, dan apa jaminan kerajaan bahawa kereta api laju ini akan menjadi public transport yang menjamin tambangnya yang agak munasabah, mampu oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih.
Sebenarnya memang betul kajian telah dilakukan. Jadi kita melihat pada dua sudut, dari sama ada kalau menggunakan konsesioner, lepas tu apakah pihak mana lagi yang akan menguruskan dari segi operasinya. Semuanya itu faktor-faktor tersebut sudah dipertimbangkan. Jadi untuk saya nak mengatakan kerajaan akan melakukannya ataupun pihak swasta akan melaksanakannya juga merupakan maklumat yang terlalu awal untuk saya dedahkan di sini. Semuanya menjadikan option sebagai cadangan dalam laporan-laporan yang disediakan. Jadi itu saja yang boleh saya komit di sini, Yang Mohd. Kerana kalau saya komit terlalu detail, mungkin saya, semasa ianya dilaksanakan, keadaan mungkin berbeza. Jadi untuk menyelamatkan keadaan dari segi memberi maklumat yang lebih tepat, saya rasa Yang Mohd perlu bersabar melihat keadaannya nanti sudah pasti ianya akan diumumkan siapa-siapa yang akan melakukannya, sama ada kerajaan ataupun pihak swasta. Terima kasih.